Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita ke dalam perbincangan di atas talian berkaitan dengan isu-isu semasa yang melanda Malaysia. Jadi pada hari ini topik yang akan diperbincangkan ialah berkenaan penularan wabak COVID-19 yang mula melanda Malaysia bermula daripada 25 Januari 2020. Jadi pada hari ini kita mempunyai 3 orang panel jemputan iaitu Encik Aizat, Cik Nur Syamimi dan juga Encik Syamil untuk bersama membincangkan tentang topik ini. Sebelum saya menjemput para panel jemputan untuk memberikan perkongsian, saya akan berkongsi sedikit pengenalan tentang virus COVID-19 yang masih lagi melanda Malaysia pada hari ini. Wabak virus COVID-19 telah diisytiharkan sebagai wabak endemik oleh Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, yang mana virus ini tetap akan berada di kalangan komuniti walaupun penularannya telah berjaya dikawal dengan baik. Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyatakan bahawa virus ini boleh menular melalui titisan droplet daripada hidung dan juga mulut seseorang individu kepada individu yang lain. Ekoran daripada pertambahan kes COVID-19 saban hari, Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk mengadakan satu perintah kawalan pergerakan PKP berkuat kuasa 18 Mac 2020 di seluruh negara. Tujuan utama PKP dilaksanakan adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang mana hanya beberapa sektor utama dibenarkan beroperasi. Kini saya akan menjemput panel jemputan kita yang pertama iaitu Encik Aizat untuk berceritakan tentang sedikit latar belakang isu masalah ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang masalah bagi wabak COVID-19. Bagi aspek sosiologi, terdapat beberapa golongan, antaranya seperti B40, M40 dan T20. Namun, jumlah gaji dapat dapatan mereka berbeza mengikut lokasi dan tempat. COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada rakyat. Sebagai contoh, terdapat kes ibu terpaksa mencuri kerana kehabisan susu di rumah. Hal ini menyebabkan masyarakat terdesak dan menyebabkan berlakunya masalah sosial antara mereka. Media sosial juga dihujani dengan pelbagai-pelbagai kesalahan. Terdapat juga layanan sosial yang berbeza mengikut pangkat dan kedudukan, seperti golongan kayangan dan golongan rakyat marhaen. Hal ini menyebabkan rakyat tidak berpuas hati disebabkan layanan berkenaan. Selain itu, aspek ekonomi juga menerima impak yang besar dalam menangani wabak COVID-19. Banyak syarikat yang mengalami kerugian besar yang membawa kepada muflis, menyebabkan mereka terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja mereka. Ketenatan keuangan yang dihadapi jelas menunjukkan bahawa trauma kepada kelas ekonomi kerana mereka hanya mampu untuk hidup dengan menjana pendapatan dan menguruskan keuangan. Menurut pemerhatian Bank Dunia juga, pertumbuhan ekonomi Malaysia diunjurkan turun sebanyak 4.5% berbanding 6.5% April lalu. Dari aspek pendidikan pula, pelajar-pelajar menerima kesan yang besar di sekolah, sama ada di peringkat tinggi dan rendah. Bermula dari penutupan sekolah di negeri China pada Mac 2019, negara kita telah mengikut jejak langkah mereka untuk mengelakkan COVID-19 daripada menjangkiti pelajar-pelajar. Perintah kawalan pergerakan yang terlalu lama menyebabkan pelajar-pelajar terpaksa belajar secara dalam talian dan hal ini memberikan kesan sampingan kepada mereka. Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran juga menjadi lambat akibat penangguhan peperiksaan-peperiksaan besar seperti SPM, STPM, STAM dan lain-lain lagi. Sebahagian daripada mereka juga tidak mempunyai gadget dan komputer riba di rumah. Seterusnya, dari aspek komunikasi, kanak-kanak menerima kesan yang besar dalam menghadapi COVID-19. Kebanyakan kanak-kanak juga mengalami masalah pertuturan bahasa kerana tidak didedahkan dengan dunia luar. Menurut kajian, sebanyak 121 kes bagi orang yang beragama Islam dan 18 kes untuk orang yang bukan beragama Islam difailkan dalam kes perceraian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Aizat untuk perkongsian sebentar tadi. Sebelum kita beralih kepada panel seterusnya, saya akan menambah sedikit kesan COVID-19 dari segi psikologi dan banyak kes bunuh diri telah dilaporkan di kalangan rakyat Malaysia bermula daripada PKP diperkenalkan. Ini adalah ekoran daripada tekanan emosi yang disebabkan oleh kekurangan sumber pendapatan dan juga lain-lain. Sebagai contoh yang dilaporkan oleh Harian Metro, seorang jurutera muda berusia 28 tahun telah menumbuk cermin masjid sehingga melukakan dirinya dan meragut nyawa sendiri. Ekoran daripada tekanan emosi kerana tidak dapat pulang berjumpa ahli keluarga yang berada di kampung. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput panel seterusnya, Cik Syamimi untuk berkongsi isu seterusnya disebabkan oleh penularan wabak ini di dalam Malaysia.
Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya Syamimi akan membentangkan mengapa dan bagaimana pandemik COVID-19 ini cepat merebak dari pandangan sosial. Untuk ekonomi, seperti kita tahu, ekonomi adalah salah satu sektor yang paling terjejas akibat pandemik ini. Ini kerana virus tersebut cepat merebak dalam sektor ekonomi akibat jumlah manusia yang terlibat dalam sektor tersebut yang terlalu ramai. Apabila terlalu ramai berada dalam satu tempat yang sama, risiko untuk mendapat jangkitan COVID itu lebih tinggilah. Dan seperti kita tahu, virus ini cepat merebak melalui titisan mulut dan hidung oleh seseorang yang positif COVID apabila mereka bersin atau juga batuk. Ada juga dari mereka yang tidak menyedari bahawa mereka dijangkiti COVID-19 kerana tidak mempunyai sebarang gejala. Dari sosiologi pula, sosiologi ialah kajian yang menyeluruh mengenai masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Green, sosiologi adalah disiplin yang dikaji secara menyeluruh mengenai cara manusia berkomunikasi antara satu sama lain dan perangai manusia yang dibentuk oleh umur, jantina dan juga bangsa. Dari pandangan sosiologi ini, COVID-19 cepat merebak kerana kedegilan rakyat yang enggan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Apabila kegagalan untuk mematuhi SOP, kes harian COVID-19 ini boleh cepat meningkat dengan mendadak. Okey, dari pandangan sosial pendidikan pula, pendidikan ini dia melibatkan komuniti yang besar dan juga ramai yang terlibat dalam komuniti ini seperti guru, ibu bapa, murid-murid dan juga rakan-rakan. Ini kerana terdapat sesetengah sekolah yang tidak mengamalkan SOP yang betul dan hanya menimbulkan kekeliruan kepada para guru dan juga para murid-murid dan seterusnya membuatkan mereka berasa malas untuk mematuhi SOP tersebut. Kegagalan mematuhi SOP seperti tidak memakai pelitup muka dan juga tidak mempunyai penjarakan sosial akan menyebabkan kes harian di kawasan sekolah itu meningkat. Baiklah, dari segi komunikasi ni dia adalah lumrah manusia untuk terus berkomunikasi bersama orang lain. Pergaulan bebas yang berlaku tanpa penjarakan sosial ni yang adalah sebab mengapa virus ni boleh cepat merebak dari pandangan sosial komunikasi. Seperti yang kita tahu, virus tersebut sangat cepat merebak apabila PRN iaitu Pilihan Raya Negeri dijalankan di Sabah pada tahun lepas. Kes harian di Sabah juga terus meningkat secara mendadak sebanyak 70% pada minggu pertama selepas berlangsungnya majlis penghimpunan ramai tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Syamimi untuk perkongsian sebentar tadi. Kini saya menjemput panel terakhir kita untuk membincangkan tentang langkah-langkah yang diambil untuk membendung penularan wabak ini. Dipersilakan. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang tindakan pihak masyarakat kita dalam membendung COVID-19 dan juga peranan pihak kerajaan kita dalam membendung COVID-19. Baik, kita lihat dulu kepada tindakan masyarakat, iaitu ada 5 aspek di bawah tindakan masyarakat yang kita dapat lihat, iaitu yang pertama adalah penubuhan tanda pagar kita jaga kita. Jadi kita dapat lihat akibat pandemik COVID-19 ini, kita dapat lihat negara kita sekali lagi mengalami kejatuhan dan juga tekanan. Berbagai masyarakat semua menghadapi tekanan. Jadi kita dapat lihat nama-nama terkenal seperti Ustaz Abid Liu, Yusuf Azmi membantu dan bertindak di atas dasar kemanusiaan. Oleh itu, perubahan tanda pagar kita jaga kita ni adalah salah satu yang relevan lah. Baik, kita lihat kepada elak 3C dan latih 3W, itu isi kedua. Baik, kita tengok antara 3C yang dielakkan oleh masyarakat kita adalah yang pertama, crowded place, confined space and also close conversation. And then 3W yang perlu dilatihkan oleh masyarakat kita iaitu wear mask, wash hands and also warn. Warn adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kita lihat isi ketiga iaitu usaha rakyat Malaysia dalam menjaga kebajikan dan kemaslahatan bersama. Kita dapat lihat ada beberapa laporan menyatakan bahawa ada kejiranan yang menggantung pack 3 dalam 1 minuman, bancuh dan juga Maggi dan sebagainya di pagar tembok mereka supaya mereka yang tidak berkemampuan boleh ambil. Yang keempat adalah mengamalkan penjarakan sosial, iaitu 1 meter lah di ruang makan dan ruang kerja. Perkara ini amat penting bagi setiap masyarakat kerana dalam 1 meter tu pelbagai benda boleh terjadi. Kadang-kadang dijangkiti pun boleh. Baik, yang kelima adalah mendapatkan vaksinasi sehingga hampir seluruh rakyat Malaysia yang telah lengkap dos kedua lah. Kalau kita lihat kepada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dapat lihat dah tinggal 1.6% saja lagi kadar vaksinasi. Baik, kita lihat dan berpindah kepada peranan pihak kerajaan.
sikit. Yang pertama, kita dapat lihat peranan Perdana Menteri kita dalam mengumumkan PKP di peringkat awal. Jadi kalau tak umumkan peringkat awal, kebanyakan masyarakat kita terus keluar. Ini kita boleh katakan sebagai satu inisiatif yang baguslah oleh kerajaan kita. Yang kedua adalah peranan Menteri Kewangan lah dalam kerangka bantuan seperti prihatin, bantuan BPN dan juga sebagainya. Yang ketiga adalah sinergi pihak kerajaan bersama NGO swasta di mana bekerjasama bersama dengan Biro Kebajikan Masyarakat, RELA dan juga Angkatan Pertahanan Awam. Yang keempat adalah kerjasama KKM bersama KPM lah dalam iaitu Kementerian Pertahanan Malaysia ATM dalam membendung wabak ni seperti melaksanakan seperti sekatan jalan raya dan juga halanganlah bagi rentas negeri dan juga daerah. Pertama adalah pelaksanaan standard operation procedure pihak kerajaan yang efisien. Kalau kita tengok, kebanyakannya SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan kesemuanya adalah yang efisien. Baik, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel jemputan yang sudi bersama saya pada hari ini untuk membincangkan tentang isu COVID-19 yang telah melanda negara kita. Dengan perkongsian yang diberikan oleh Encik Haiman sebentar tadi, maka kita telah sampai kepada penghujung rancangan. Sehingga kita bertemu lagi di lain episod. Terima kasih. Terima kasih aku ucapkan, terima kasih aku ucapkan.